Alamak, Surin dia terkeluar lah kalau saya record. Tak apalah, saya suruh dia masuk balik. Kita remove dia. Okey, lagi satu. Saya akan ajar apa ni? Set. Yang sekejap saya tunjuk sikit. Okey, semua ni kita akan habiskan minggu ni lah dalam masa 3 hari ni. Okey, yang ni. Operasi set ni. Okey, sorry. Dia dekat. Operasi set. Bab 4 tingkatan 4. So hari ni saya start yang ni dululah, penakulan logik. Lepas tu esok ataupun lusa saya akan masuk operasi set. Latihan jangan risau, semua dah ada dalam slide ni. So nanti awak boleh buat latihan sendiri, saya pun boleh tunjuk. Okay. So saya start dengan ni lah, penakulan logik dulu. Okay, dalam penakulan logik ni kita ada pernyataan. Kan kita tengok soalan exam tu selalunya dia akan bagi macam pernyataan kan. Lepas tu kita suruh tentukan akas, implikasi premis 1, premis 2. Okay, kita banyak menggunakan pernyataan ataupun dalam bentuk ayat. Dalam apa ni, untuk topik ni kita tak guna banyak nombor pun. Kita guna common sense je. Okay, untuk kita cari jawapan. Maksudnya tak ada kira-kira lah. Kita just macam teka-teka je. Okay. So dalam pernyataan tu, okay, pernyataan tu adalah ayat lah. Ayat tu kita boleh tentukan nilai kebenaran dia. Sama ada benar ataupun palsu. Kita kena tahu apa ni, ayat yang dibagi tu dalam exam tu sama ada benar ataupun palsu. Okay. Kalau tak faham kita tengok contoh dulu. Okay, yang ni adalah ada 6 contoh. Contoh pernyataan. Okay, kita kena bagi tahu lah yang ayat tu sama ada benar ataupun palsu. Okay, kita tengok dulu soalan yang pertama. Dia cakap apa? Dia cakap semua poligon mempunyai perpenjuru. Maksudnya poligon ni, kan kita dah belajar poligon kan? Ada segi 4, ada segi 3. Okay, ada macam ni bentuk dia. Okay, bentuk dia yang macam tu. Okay. Maksudnya dia cakap kat sini semua poligon mempunyai perpenjuru. Perpenjuru tu apa? Maksudnya yang ni lah, yang tepi-tepi ni. Yang tepi-tepi ni. Okay. Maksudnya pernyataan ni betul ataupun benar ataupun palsu. So betul lah. Benar lah pernyataan ni kan, sebab semua poligon memang ada penjuru pun. Okay. Macam mana dengan bulat? Bulat ni. Bulat ni bukan poligon tau. Poligon dia mesti ada penjuru. Macam ni. Okay. So pernyataan ni kita boleh cakap sebagai benar. Okay. Macam tu je nak tentukan sama ada pernyataan tu benar ataupun palsu. Okay, kita tengok pula soalan yang kedua ni. Contoh yang kedua ni. Dia kata semua segi 4 mempunyai sudut tepat. Sudut tepat. Okay, dia kata semua segi 4 mempunyai sudut tepat. Okay, contohlah saya ada segi 4 yang ni. Lepas tu kita ada segi 4 yang even macam ni. Okay, sudut tepat tu apa? Sudut tepat tu dia yang macam ni. Sorry. Dia yang sudut tegak macam tu. 90 darjah. Okay, maksudnya dekat sini segi 4 ni semua 90 darjah kan? Dia nampak je betul kan? Tapi ada je segi 4 yang namanya trapezium. Trapezium tu macam mana? Trapezium tu macam ni. Dia macam tu. Nampak ni? Ini nama dia trapezium. Trapezium.
Dia segi 4 tak? Yes, dia segi 4. Nampak ni? 1, 2, 3, 4. Okay, dia ada 4 sisi. Okay, 1, 2, 3, 4. Maksudnya dia segi 4. Tetapi adakah semua sudut dia tu tepat 90 darjah? Okay, kat sini kita boleh tengok. Okay, yang ni 90 darjah. Yang ini pun 90 darjah. Tapi macam mana dengan sini? Ataupun sini? Dia bukan, dua ni, sekejap. Dua ni, dia bukan sudut tepat. Bukan sudut tepat. So, penyataan ni, semua segi 4 mempunyai sudut tepat adalah palsu. Okay, palsu. Sebab kita ada segi 4 yang ada je sudut dia yang bukan tepat. Okay. Yang lain ni ialah semua 90. Okay. Yang ini 90 darjah, ini 90 darjah setiap sudut dia tu kan. Tapi adakah semua segi 4 tu mempunyai sudut tepat? Tidak. Sebab apa? Sebab kita ada trapezium. Okay. Itu bentuk trapezium. Okay. Okay. Ini kita tengok pula pernyataan yang ketiga. Sebilangan poligon mempunyai 5 sisi. Okay. Awak kena beza Awak tengok sekarang ni awak tengok pernyataan kedua dan juga pernyataan yang ketiga ni. Okey, untuk pernyataan yang kedua dia cakap semua. Maksudnya semua tu maksudnya segi 4 ni dan segi 4 ni dia termasuk dalam tu. Sebab dia cakap semua segi 4. Apa beza dia? Apa beza pernyataan 2 dengan pernyataan 3? Pernyataan 3 dia guna sebilangan. Bila dia guna sebilangan, maksudnya bukan semua yang dia masukkan dalam poligon ni. Maksudnya tak semua. Ada tak poligon yang mempunyai 5 sisi? Ada kan? Pentagon nama dia kan? Yang ni. Sekejap. Okay, yang Okay, yang ni pentagon. Ini pentagon. Ini pentagon, dia ada 5 sisi. Maksudnya betul tak ini poligon? Awak tengok sini. Ini adalah poligon. Betul tak dia 5 sisi? Betul. So adakah pernyataan ni benar? Sebab dia cakap sebilangan, maksudnya dia benar lah. Contohlah saya ubah benda ni. Saya ubah ayat ni, dia tulis semua poligon mempunyai 5 sisi. Benar ataupun palsu? Benar ataupun palsu? Okay, kalau dia guna semua, kita check balik. Adakah semua poligon yang wujud dalam dunia ni ada 5 sisi je? Tak kan? Kita ada banyak jenis poligon. Okay. Kita ada poligon sisi 6, kita ada poligon sisi 7, sisi 4, sisi 3. Okay. Maksudnya kalau saya ubah yang ni, ubah pernyataan ni jadi semua, maksudnya pernyataan ni dia akan jadi palsu. Kalau saya kekalkan dia sebilangan, okey, sebilangan, pernyataan ni akan jadi benar. Itu awak kena siasat betul-betul lah masa jawab soalan yang macam ni. Okey, tak apa. Dalam peringkat SPM, okey, dalam peringkat SPM, semua tu yang dah benar dah. Pernyataan-pernyataan yang dibagi tu semua dah benar kecuali kalau disuruh tentukan. Okey, pernyataan apa ni? Contoh disuruh buat lagi satu ayat. Okey, contohlah dia bagi ayat ni. Dia bagi ayat ni, semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Lepas tu dia bagi ayat kedua.
semua nombor perdana adalah nombor genap. Okey, dia suruh tentukan yang mana benar, yang mana palsu. Okey, itu peringkat SPM. Tu pun tak famous. Okey, ada soalan yang lagi susah daripada tu, yang lebih sesuai untuk kita letak dalam ujian SPM awak. So senang cerita, yang suruh cari benar atau palsu ni tak masuk pun exam. Okay. Ini sekadar saya macam nak introduce dekat awak topik ni tentang apa. Okay. That's why saya tunjuk 3 yang awal je. Okay. 3 yang terakhir tu kalau awak ada masa, awak boleh tentukanlah sama ada penyataan tu benar ataupun palsu. Okay. Ini yang masuk exam. Okay. Penyataan majmuk. Okay. Apa tu penyataan majmuk? Okay, kita tengok kat sini, penyataan majmuk. Saya zoom. Penyataan majmuk ialah gabungan 2 atau lebih pernyataan. Contohlah saya ada 2 ayat. Okay, 2 ayat tu saya gabungkan tapi saya tambah dan ataupun atau. Saya tambah 2 ni untuk saya gabungkan ayat tu. Okay, kita tengok contoh. Contohlah, okay, saya letak P sebagai penyataan 1, P sebagai penyataan 1 dan Q sebagai pernyataan 2. Okay. Okay, maksudnya saya ada 2 ayat dah ni. Okay, ini ayat 1, ini ayat 2. Macam tu. Okay. Lepas tu saya masuk ke ayat tu. Okay, contohlah ayat tu adalah 4 lebih besar daripada 2 dan 5 lebih besar daripada negatif 3. Okay, contohlah saya tak cakap benda ni betul atau palsu lagi. Okay, saya just ambil je mana-mana ayat. Okay, sekarang ni saya gabungkan ayat tu. Okay, ni step yang kedua. Nampak ni step kedua. Saya gabungkan ayat tu dengan kata hubung dan ataupun atau. Antara salah satu ni. Okay, saya letak salah satu je lah. Okay, lepas tu kita tengok step yang ketiga. Okay, yang ni saya letakkan dan, ini saya letakkan atau. Okay, 4 lebih besar daripada 2. Okay, dan 5 lebih besar daripada negatif 3. Okay, ini adalah ayat majmuk. Ini kita dah bina dah pun ayat majmuk dalam ni. Okay, ini ayat majmuk 1, ini ayat majmuk 2. Okay, sebab saya gabungkan dia dengan dan ataupun atau. Okay. Alright, itu ayat majmuk. Lepas tu, step yang keempat, kita kena tentukan pernyataan majmuk berikut benar ataupun palsu. Okay, kita tengok dulu soalan yang, kita tengok dulu ayat yang kita bina yang pertama. Yang ini. Yang ini. Macam mana kita nak tentukan ayat majmuk ni benar ataupun palsu. Okey, kalau diguna dan, okey saya terangkan dulu Kalau diguna dan, okey. Contoh dah, ini ayat P kan? Okey, yang 4 lebih besar daripada 2 ni ayat P. 5 lebih besar daripada 3 ni saya labelkan dia sebagai Q. Sama je yang tadi ni. Nampak ni? P, ini Q. Sama je. Okey, saya gabungkan dekat situ. Okey, kalau digunakan dan, okey. Okey, kalau digunakan dan, kalau P tu benar dan Q tu benar, pernyataan majmuk berikut akan jadi benar. Kalau digunakan atau, okey, saya tulis kat sini atau, kalau P tu benar, kalau Q tu palsu, dia tetap akan benar. Maksudnya salah satu tu palsu, salah satu tu maksudnya
salah satu tu adalah benar, penyataan majmuk tu tetap akan jadi benar kalau digunakan atau. Atau ni tak apa, dia macam fleksibel sikit. Okey, kalau awak betul satu je, dia dah kira benar penyataan tu. Okey. Kalau dia guna dan, okey, kalau satu ni dah jadi palsu contohnya, penyataan majmuk ni dia terus jadi palsu. Ada satu je palsu terus jadi palsu sebab digunakan dan. Kalau atau tak apa. Ini basic yang awak kena tahu. Okey. Tak apa. Kita tengok situasi ni. Okey. Tengok contoh baru kita faham. Okey. Sebab soalan ni dia banyak membaca. So kita kena explore the type of question yang ada. Alright. Kita tengok situasi ni. Okey. Rashid sedang bersenam. Okey, ini Rashid. Okey, saya label ini Rashid. Okey, ini siapa nama dia? Elina. Okey. Okey, dekat sini dia cakap Rashid sedang bersenam. Okey, betul kan? Rashid ni tengah workout. Okey, dia tengah bersenam. Okey, Elina dia cakap sedang membaca buku. Okey, ini Elina yang sedang membaca buku. Okey, saya gabungkan P dengan Q ni. Okey, sekarang ni saya nak gabungkan P dengan Q. Okey, P dengan Q saya gabungkan. Okey, saya letak ni dan ataupun atau. So saya ada dua yang saya bina. Okey, dua ayat baru, dua ayat majmuk yang saya reka. Saya letak satu dan satu atau. Dan sekarang ni kita nak tentukan yang mana benar, yang mana palsu. Okey, kita tengok dulu ayat yang first. Okey, satu. Rashid dan Elina sedang bersenam. Okey, Rashid maksudnya dekat sini Rashid P dan Elina Q. Okey, betul tak Rashid ni dia sedang bersenam sebab kita guna dan kan? Okey, betul tak Rashid ni dia sedang bersenam? Okey, kita tengok gambar ni. Betul. Maksudnya penyataan P dekat sini adalah benar. Kita tengok pula Q iaitu Elina. Betul ke Elina ni pun sedang bersenam? Kita tengok gambar ni. Tak kan? Dia sedang membaca buku. Elina sedang membaca buku. So Q ni benar ataupun palsu? Palsu lah kan? Sebab dia tak bersenam. Dia sedang membaca buku. Yes, betul Syahid. Okay. So, bila ayat ni saya gabungkan dan saya gunakan kata hubung dan, okay, adakah penyataan majmuk ni benar? Okay, disebabkan kita guna dan, okay, salah satu daripadanya adalah palsu. Kita tengok ni, P tu dah benar dah, tapi Q tu palsu. Dan kita guna dan. Automatik ayat majmuk kita akan jadi palsu. Okay. Yes, palsu. Okay. Kita tengok yang kedua. P tu Rashid, Q tu Elina. Okay. Rashid, dekat sini ditulis Rashid sedang bersenam. Okay, kita dah tengok gambar tadi. Betul. Okay, P tu dah benar dah. Okay, sebab betul dia sedang bersenam. Sekejap saya nak baca soalan. Dan kena dua-dua benar. Yes, dan kena dua-dua tu benar. Kalau salah satu tu dia jadi palsu, automatik semua ayat tu dia akan jadi palsu. Atau kalau salah satu pun dah dikira betul. Yes, tepat. Okay. Sekarang ni kita tengok pula Q. Untuk Elina yang sedang bersenam. Betul ke Elina sedang bersenam? Tak. Dia sedang membaca buku. Maksudnya kat sini kita boleh tulis palsu. Okey.
Okey, tengok dekat sini saya guna atau. Okey, bila kita guna atau, salah satu ayat tu dah benar dah. Maksudnya automatik pernyataan majmuk ni dikira benar. Okey. Kalau kita guna atau, salah satu dah betul, kira benar. Okey. Okey, ini jadual dia. Kalau nak senang ke macam awak keliru ke confuse ke, awak boleh rujuk ni, table ni. Okey, jadual ni. Okey. P ni dikira ayat lah, ayat. Okey, ayat P, ayat Q. Ayat 1 ataupun ayat 2. Okey, awak tengok kat sini kalau benar, P tu benar. Okey, benar. Okey, automatik semua ni tak kira lah dia dan ke atau ke, memang benar. Tapi kalau dia guna benar dan palsu, okey, kalau dia gunakan dan, automatik dia jadi palsu. Dan tu kira dia punya pembunuh lah untuk ayat majmuk tu. Kalau satu tu palsu, dia guna dan, terus palsu. Okey. Kalau digunakan atau, tak apa, still lagi benar. Okey. Okey, kalau semua palsu, automatik lah palsu semua ni. Itu je. Okey. Right, kita tengok contoh soalan lagi. Okey. Okey, kita tengok contoh soalan ni. Okey, 99 ialah nombor ganjil. Betul ke salah? Benar ke palsu? Benar. Okey, kita tulis itu benar. 2, okey, kita tengok Q pula. 2 darab 3 ialah 6. Benar ke palsu? Benar. Okey, kalau ini benar, automatik dia punya ayat majmuk pun benar. Okey, sebab dua-dua dah benar, takkan palsu pula kan? Tak payah tengok dah dan ke atau ke. Tak payah tengok dah. Kalau dua-dua ni benar, okey, maksudnya ayat ni benar lah. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, 2 lebih besar daripada 4. Benar ke palsu? Palsu lah kan, sebab 2 tu dia lebih kecil daripada 4. Okey, maksudnya dekat sini palsu. Okey, negatif 5 lebih besar daripada 4. Betul ke? Benar ke? Tak kan? Negatif 5 confirm lah lebih kecil daripada 4. So dia palsu. Okey, kalau dua-dua ni palsu, palsulah dia. Palsulah ayat yang bawah ni. 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Okey. Palsulah pernyataan tu. Senang kan? Tak apa, jangan risau. SPM lagi susah. Okey, kita tengok yang ni. 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Awak tahu tak kuasa 2 sempurna tu apa? Maksudnya 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. Yang tu. Sampailah beberapa kuasa 2 yang sempurna. Maksudnya dia tak ada perpuluhan. Okey. 81 ialah kuasa 2 sempurna. Betul benar ataupun palsu? Okey, awak check lah guna kalkulator je. Awak cari je, ada tak 81 tu dia kuasa 2. Okey. Bila awak check, okey, 9 kuasa 2 sama dengan 81. Maksudnya pernyataan ni adalah benar. Okey, sebab betul lah dia adalah kuasa 2 sempurna. Okey. 6 ialah faktor bagi 18. Ini awak kena carilah. Awak kena faktor 18 tu. Okey. Cara paling ringkas awak nak tahu tentang faktor ni, awak ambil je nombor belakang tu 18, awak bahagikan nombor depan. Okey. 18 bahagi 6. Okey. 3. Okey. Kalau awak tak dapat point dekat sini,
tak dapat nombor perpuluhan macam 3.3331 ke, maksudnya betul nombor yang depan ni adalah faktor bagi 18. Okey, dengan syarat awak tak dapat nombor ni. Awak tak dapat nombor yang pelik-pelik. Awak dapat nombor yang solid. 3 ke 5 ke 9 ke dia nombor bulat. Maksudnya penyataan ni betul. Itu cara yang paling mudah lah untuk awak nak tahu. Okey, sama ada betul ke tidak satu nombor tu adalah faktor bagi nombor yang lain tu. Dalam kes ni 6 ialah faktor bagi 18. Awak ambil 18 bahagikan dengan 6. Kalau awak dapat nombor yang nombor bulat, betul. Maksudnya penyataan ni benar. So kalau dua-dua benar, okey, kita campur kita gabungkan dia dalam penyataan majmuk, dia akan jadi benar. Okey. Okey, soalan-soalan lain ni awak boleh try nanti. Kita nak tengok soalan SPM. Okey. Ini soalan SPM yang kita target lah untuk Negeri Pulau Pinang. Okey, nyatakan sama ada penyataan berikut adalah benar ataupun palsu. Okey, kita tengok balik. Okey, kita tengok dulu, kita detect dulu yang mana P. Okey, ini ayat yang pertama, P. Okey, ini ayat yang kedua, kita letak dia sebagai Q. Okey, kita ambil dulu P. Okey, P dia 5 kuasa 2 sama dengan 125. Okey, tentukan dulu ayat ni benar ke palsu. Okey, 5 kuasa 2 berapa? 5 kuasa 2 adalah 25. Okey, 5 kuasa 2 adalah 25. Maksudnya penyataan ni salah lah. Okey, palsulah dia. Sebab 5 kuasa 2 bukan 125, dia 25 sahaja. Okey, maksudnya dekat sini kita boleh tulis dia sebagai palsu. Lepas tu kita perlu check tak ayat kedua ni? Kalau saya dah tak check dah sebab dia guna dan. Okey, kalau dan ni, okey, salah satu dah palsu, automatik dia akan jadi palsu. Jangan buang masa. Okey, awak tengok je dia guna dan. Okey, satu ni kita dah jumpa palsu, tulis je palsu. Okey. Right. Okey, ini contoh yang kedua. Lengkapkan pernyataan majmuk di ruang bawah, okey, dengan menulis atau dan bagi membentuk satu pernyataan yang benar. Okey. Dia nak pernyataan tu jadi benar. Okey. Dia suruh letak dekat sini sama ada dan ataupun atau. Okey. Kita labelkan dulu ini P dan ini Q. Okey, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Okey, kita check balik guna kalkulator. 2 kuasa 3 betul 8. Maksudnya ini adalah benar. Okey, lepas tu kita tulis dekat kita tengok pula ayat Q tu. Ni ayat ni. Okey, 5 kuasa 2 sama dengan 10. Okey, benar ataupun palsu? Tadi kan kita dah check. Okey, 5 kuasa 2 adalah 25. Okey, maksudnya ini palsu lah. Okey. Okey, benar. Kita ada dua jenis sekarang ni. Habis bateri ke? Okey, benar. Satu lagi, palsu. Okey, macam ni kita nak letak ni dan ke atau untuk jadikan dia benar. Okey, untuk kita nak jadikan dia benar, okey, kita tak boleh guna dan. Sebab kalau guna dan, pernyataan ni akan jadi salah sebab ada ayat yang palsu. Okey, betul Syahid. Okey, maksudnya kita guna atau lah. Okey, atau. Okey, sebab salah satu ni palsu, dia tetap akan benar ayat tu. Okey, ni soalan SPM. Memang
memang dia belanja habislah markah untuk awak. Okay. Boleh dapat 2 markah macam tu je. Okay. Tulis je palsu. Lepas tu nak kalau dia suruh nak benarkan ayat tu, awak tulis je lah ataupun dan untuk awak nak pastikan ayat tu adalah benar. Okay. Senang je. Okay. Kita pergi kepada implikasi. Apa dah? Okay. Implikasi ni lagi senang. Sangat-sangat senang. Saya memang ini markah percuma. Sebab kita tak tentukan, dia tak suruh tentukan pun implikasi tu benar ataupun palsu. Dia suruh awak terbalikkan sahaja. Okay, implikasi tu apa? Okay, contoh dia bagi satu ayat. Dia guna P jika dan hanya jika Q. Okay, P dengan Q tu maksudnya ayat yang tadilah. Okay, P dengan Q tu still ayat 1 dan ayat 2. Okay, dan dia suruh tulis, okay, dia nak, okay, jika P maka Q. Lepas tu awak terbalikkan, jika Q maka P. Itu je dia nak. Okay, okay, kita tengok soalan. Ni soalan SPM terus saya bagi. Okay. Okay, bila dia suruh, okay, soalan dia, kita baca dulu soalan dia. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. Okay, dia bagi X kuasa 3, tak cantik lah nombor ni. X kuasa 3. Okay. X kuasa 3 sama dengan negatif 64 jika dan hanya jika X sama dengan negatif 4. Adakah dia suruh awak bagi tahu benar ataupun palsu? Tidak. Dia nak implikasi sahaja. Implikasi tu maksudnya kalau dia bagi je soalan jika dan hanya jika ni, okay, dekat implikasi 1 dan juga implikasi 2 ni, awak tulis siap-siap. Awak tulis siap-siap jika, okay, lepas tu selang, okay, tak koma awak tulis maka. Sama juga dengan implikasi 2, awak tulis jika, maka. Okay, itu cara dia. Itu yang cara yang pertama. Okay. Itu step yang pertama. Okay, step yang kedua, awak ambil ayat yang depan ni. Okay, awak potong jika dan hanya jika ni. Awak ambil ayat yang pertama tu, awak masukkan dekat sini. Masukkan dekat implikasi 1. 64. Okay. Dekat marker awak nak tulis apa? Awak ambil ayat yang kedua. Okay. Settle. Dapat 1 markah. Okay. Implikasi 2 awak nak buat macam mana? Awak terbalikkan ayat tu. Okay. Maksudnya dekat depan ni, awak dah tulis X kuasa 3 sama dengan negatif 64. Okay. Untuk implikasi 2 awak tulis dekat belakang pula. Okay. Lepas tu awak terbalikkan je. Awak terbalikkan ayat tu, dah dapat 2 markah. Ini 1 markah, ini 1 markah. Senang kan? Okay, soalan implikasi sangat-sangat senang. Okay. Awak tulis je siap-siap jika maka, salin balik, terbalikkan. 3 step je. Okay. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okay. Okay, dia tulis apa dekat sini? K ialah nombor perdana jika dan hanya jika K mempunyai 2 faktor sahaja. Awak tak perlu faham pun ayat ni. Okay, yang awak perlu buat adalah potong je yang ni. Potong. Okay, jika dan hanya jika tu dia menyemak. Okay, awak tulis jika. Awak tulis maka. Kat sini awak tulis jika. Awak tulis maka. Apa nak buat seterusnya? Ambil. Salin je lah soalan ni. K ialah nombor. Tak muat. Nombor perdana. Okay. Awak make sure awak habiskan ayat tu dalam satu baris. Ini saya buat contoh je. Maka K mempunyai 2 faktor sahaja. K mempunyai 2 faktor
sahaja. Okay, settle yang tu. Dapat 1 markah. Okay, dah dapat 1 markah. Okay, macam mana nak dapatkan markah kedua? Terbalikkan sahaja pernyataan tu. Jika K mempunyai 2 faktor sahaja, maka K ialah nombor perdana. Okay, awak tulis dekat sini. Dapat 2 markah. Soalan SPM. Senang. Okay. Hari ni punya cerita memang saya nak bagi markah percuma. Okay, kita tengok balik. Kita tengok lagi soalan yang ni. Tak cantik yang ni. Y sama dengan AX kuasa N tambah B. Okay, ni soalan dia. Okay. Apa yang kita nak buat? Potong dulu jika dan hanya jika. Okay, dia tak cantik. Okay. Okay. Lepas tu awak tulis jika, maka. Jika, maka. Macam tu. Okay. Lepas tu isi je lah. Okay. Ini ayat yang pertama. Ni. Ini ayat yang pertama. Y sama dengan AX kuasa N tambah B. Ialah persamaan linear. Awak letak dekat sini. Okay. Ni ayat 1. Lepas tu. Maka N sama dengan 1 ni adalah ayat yang kedua. Awak letak kat sini. Dapat 1 markah. Lepas tu implikasi 2 macam mana? Terbalikkan. Senang je kan? Okay. Alright. Okay, ni contoh-contoh. Ada banyak contoh yang saya bagi. So, awak boleh buat study sendiri. Okay. Okay, akas, songsangan dan kontrapositif. Okay. Yang ni dia banyak benda sikit. Tapi yang ni. Songsangan dan kontrapositif ni dia tak famous dalam SPM. Okay. Dia tak famous sangat. Akas ni famous. Okay. Akas ni boleh kata memang akan masuk SPM. Okay. Songsangan dan kontrapositif ni tak famous. Dia tak keluar. Okay. Tapi still kita kena. Saya akan tunjuk jugalah macam mana awak nak cari songsangan dan juga kontrapositif. Okay. Ini table dia. Okay, dia macam serabut sikit. Okay, tak apa. Saya bagi contoh yang ni. Okay. Alright. Contohlah soalan dia bagi yang ni. Soalan dia bagi yang tu. Jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Okay. Macam mana awak nak buat akas? Okay, akas tu awak terbalikkan. Okay, contoh ni 1. Ini ayat 2. Okay. Okay. Awak terbalikkan ini ayat 2 dan ini ayat 1. Itu akas. 1 markah. Lepas tu macam mana awak nak buat songsangan? Songsangan. Okay, dekat sini awak kena rujuk balik satu ni. Awak kena skip akas ni. Awak terus ni atas. Okay. Awak tengok soalan dia. Okay. Okay. Awak tengok satu loncat. Macam tu. Okay. Apa yang awak nak buat adalah awak salin je balik ayat ni. Ayat yang awak tengok tu. Tapi awak tambah bukan. Itu adalah songsangan. Okay, maksudnya sini jika Ali adalah seorang pengawas, maka Ali yang berdisiplin kan. Lepas tu dekat songsangan, jika Ali bukan pengawas, maka Ali bukan seorang yang berdisiplin. Okay. Lepas tu kontrapositif. Okay, kontrapositif ni macam mana? Okay, awak loncat satu penyataan. Okay. Loncat satu, awak tengok akas pula. Okay, jika Ali ialah seorang yang berdisiplin, maka Ali adalah seorang pengawas. Okay, 2 ni. Maka dekat bawah ni awak tulis jika Ali bukan seorang yang berdisiplin, maka Ali bukan seorang pengawas. Kita main loncat-loncat macam tu. Tambah okay, faham kira tambah bukan. Yes,
kira tambah bukan saja. Tapi bukan semua ayat awak boleh tambah bukan. Nanti kita tengok soalan tu. Okay. Alright, kita tengok contoh yang pertama. Okay. Tengok dululah. Saya nak minum air sekejap. Okay, awak tengok Okay, penyataan. Okay. Jika X ialah nombor positif, maka X lebih besar daripada kosong. Okay, macam ni kita nak buat akas. Okay, akas dia, awak tulis balik jika, maka. Actually tiga-tiga ni awak boleh letak jika, maka. Okay, boleh letak je tiga-tiga ni. Macam tu. Okay, saya nak label lah senang. Okay, ni adalah 1, ni adalah 2. Okay, apa nak buat dengan akas? Kita terbalikkan ayat. Okay, kiranya dia akan jadi jika jika X lebih besar daripada kosong, maka X ialah nombor positif. Okay, saya tulis. Okay, jika X lebih besar daripada kosong, maka X ialah nombor positif. Okay, kalau awak nak tiru macam ni, kalau awak nak salin balik, make sure awak salin sebiji-sebiji. Awak jangan tinggal satu benda pun. Sebab dia boleh jadi salah. Okay, sebab ini dah markah percuma kan. Kita orang dah bagi. Okay, awak kena buat betul-betul lah. Awak kena salin betul-betul. Okay. Okay, songsangan. Songsangan tadi saya cakap kita kena tengok loncat ke atas. Macam tu. Tengok penyataan. Okay, awak ambil balik cuma tambah bukan. So, jika X bukan bukan nombor positif, maka X, okay, awak tak boleh letak bukan lebih besar tau dekat sini. Awak tak boleh letak bukan. Okay, awak kena letak lebih kecil lah yang berlawan dengan dia. Yang berlawan dengan lebih besar, lebih kecil. Maka X lebih kecil daripada kosong. Okay, tak semua ayat awak boleh letak bukan. Okay, kalau kontrapositif pula, okay, kita loncat lagi, kita tengok akas pula. Okay, kita salin balik jika X lebih kecil lah kan, sebab kita kena tukar dia kepada bukan tadi kan. Okay, so kita kena tukar dia lebih besar, kita tukar jadi lebih kecil daripada kosong. Okay, maka X bukan nombor positif. Okay. Right. Okay, saya baru je baca tadi. Okay, awak semua awak semua tak sihat sebenarnya kan. Saya tak tahu awak dapat second dose semalam. Kalau macam tu saya macam nak habiskan awal. Sekejap saya tengok dulu. Akas sangat, hujah. Lepas tu nampak slide memang banyak tapi setiap slide tu satu soalan je. So okay, untuk akas dan songsangan ni saya dah tunjuk berapa
Satu je baru. Okey. Saya tunjuk lagi. Saya tunjuk satu soalan ni. Satu atau dua soalan. Okey. Semua demam. Oh ya ke? Lemak. Saya tak tahu. Okey. Lepas tu kita sambung esok lah. Okey. Saya habiskan yang ni dulu. Okey. Jika X, maka X tambah 1 sama dengan 6. Okey. Ni lagi senang. Okey. Jika. Okey. Dia nampak macam banyak slide saya tapi satu tu satu soalan. Sebab saya nak awak cubalah setiap soalan tu. Okey, saya tak adalah tunjuk semua macam buang masa pula. Okey, jika X sama dengan 5 maka X tambah 1 sama dengan 6. Okey, terbalikkan je. Okey, sama dengan 6. X sama dengan 5. Okey, lepas tu songsangan saya tengok atas. Okey, jika X, okey tak payahlah bukan 5. Tulis je macam tu. Okey, tak sama dengan 5. Okey, sama dengan tu awak potong. Okey, X tambah 1 tak sama dengan 6. Okey, kontrapositif pula kita tengok pula atas ni. Kita tengok akas dia. X tambah 1 tak sama dengan 6. X tak sama dengan 5. Okey, lagi satu. Okey. Jika X ialah nombor genap, maka X boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey. Macam biasa, jika okey, maka right. Jika X ialah nombor genap, maka X boleh bahagi tepat dengan 2. Kita terbalikkan. Okey. Jika 12 boleh dibahagi tepat dengan 2. Dibahagi tepat dengan 2. Okey. 12 ialah nombor genap. Okey. Okey, songsangan ni dia tak famous sangat so saya bagi tahu je. Okey, awak tengok pernyataan. Untuk songsangan awak tengok pernyataan tambah bukan. Okey, untuk kontrapositif awak tengok akas tambah bukan. Okey. Ini adalah soalan-soalan yang awak boleh try. Okey, lepas tu saya masuk hujah. Premis 1, premis 2 ni ni senang je. Okey, saya nak tengok sikit hujah. Lepas hujah ada tak? Okey, tak ada. Okey. Maksudnya hujah ni saya masuk esok lah. Okey. Awak pun macam dah kritikal dah. Okey. Masuk ICU ke? Saya pun demam after second dose. Okey. Sekejap. Saya nak ambil gambar sekejap. Okeylah. Itu je lah untuk hari ni. Sakit badan. Memang. Okey. Sorry lah saya tak tahu awak sakit. Okey, itu je lah untuk hari ni. Kita jumpa esok. Okay, saya start recording.